大家主里平安。 Shalom semuanya. 谢谢牧师的安排，让我再一次有机会来到你们当中，一起来敬拜，来传讲信息。 Terima kasih untuk pengaturan pendeta yang sudah mengundang saya untuk hari ini mengabarkan firman di sini. 那今天要跟大家分享一个题目，就是超念忘记，活得轻松。 Hari ini tema yang akan saya bagikan adalah berlatih melupakan dan hidup dengan ringan. 后面的这个荧幕不能开， Slide-nya belum terbuka. Slide yang di depan. 后面那个可以开吗？这样我们看不到啊，不能啊。 Boleh dibantu? 可以啊。 保罗他在腓立比书，他告诉我们说：“我只有一件事情，那就是忘记背后，努力向着目标直跑。” Di dalam kitab Filipi, Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. 那保罗所谓的背后就是包括成功或失败。 Yang Paulus maksudkan di sini itu termasuk dengan apa itu keberhasilan dan apa itu kegagalan. Boleh bantu di 成功会使人自满而忽略追求长进。 Keberhasilan itu bisa membuat orang menjadi puas diri dan menjadi abai untuk mengejar kemajuan. 那么失败却会使人灰心而失去前进的勇气。 Namun kegagalan justru bisa membuat orang menjadi enggan dan gak berani untuk maju. 所以无论过去的成功和失败，若是你不放下，总有一天会成为我们生命中的负担。 Baik itu keberhasilan maupun kegagalan masa lalu itu bisa menjadi beban hidup kita. 所以我们要学习操练忘记，放下阻碍生命成长的包袱，活得轻松又自在。 Oleh karena itu maka kita harus belajar untuk melatih melupakan sehingga kita bisa melepaskan dan merelakan beban hidup kita sehingga kita bisa hidup dengan lebih ringan. 那有一句话这样说，在人生的旅途中，比记忆更重要的是忘记。 Ada sebuah kalimat, ada satu hal yang lebih penting daripada mengingat, yaitu melupakan. 再听一次哈，人生的旅途中，比记忆更重要的是忘记。 Di dalam perjalanan hidup kita ada satu hal yang lebih penting daripada mengingat, yaitu melupakan. 我们都很关心记忆的咯。 Kita sangat memperdulikan ingatan kita. 我们很怕说自己会忘记嘛，哈。 Kita sangat takut kita lupa. 所以一忘记我们就担心不知道我们是不是痴呆了咯？帕金森痴呆了咯。 Waktu kita lupa sesuatu, kita mungkin akan khawatir, aku jadi pelupa nggak ya, di Parkinson nggak ya? 那其实忘记是很自然的啦，也是老人家一种正常的状况。 Sebenarnya lupa itu wajar dan normal, apalagi orang tua. Itu memang kondisi ya orang tua bisa lupa. 我的牧师娘今年70岁。 你的牧师？我的牧师娘，我的太太，你不要听牧师娘。 Istri saya 75 tahun. 她驾车到一半的时候，她忽然想了，我要去哪里啊？我没看到了 Saat dia menyetir di tengah jalan, dia mulai berpikir, saya tadi mau kemana ya? 开始忘记了啦。 Dia mulai lupa. 她跑去 supermarket 走来走去，我要买什么？我没背还没物件，忘记。 Dia ke supermarket lalu lupa tiba-tiba tadi mau beli apa ya? 他回到家才想了，原来我要买那个东西，但是已经到家了啊。 Setelah sampai rumah baru ingat, oh iya tadi mau beli itu, tapi udah sampai di rumah. 这就是忘记吗？ Nah inilah yang namanya lupa. 这是老人一种正常的状况。 Ini adalah keadaan orang tua yang normal. 不过这个也提醒我们，我们人老了，不需要记太多的东西啦，也不需要去想太多了。 Tapi ini juga mengingatkan kita, kalau kita udah tua, ya sudah kita nggak usah pikirkan banyak hal. 人老了应该放下的放下了啦。 Kalau kita sudah tua, yang harus dilepaskan, lepaskan saja. 不需要去承担什么大的责任了啦。 Jangan mengemban
tanggung jawab yang terlalu besar 也不需要去担心烦恼了。 dan tidak perlu khawatir dan cemas. 我告诉你，人老了，我们的头脑不能够装太多的东西。 Jika kita sudah tua, maka otak kita tidak bisa menampung banyak hal. 就是你装太多的东西，就成为你心灵的负担。 Kalau kita mengisi banyak hal di otak kita, maka itu akan menjadi beban di hati kita. 对年老的生活没有好处的啦。 Bagi orang yang sudah tua itu tidak ada manfaatnya. 你想，如果你天天想太多东西你会快乐吗？ Jika hari ini kamu memikirkan banyak hal, apakah kamu bisa gembira? 所以我告诉你忘记对老人家来说是一种好事来。 Jadi, bagi orang tua, melupakan itu sebuah hal yang baik. 如果你对过去记得很清楚会增加你的重担。 Jika kita mengingat jelas hal-hal yang di masa lalu, itu akan menambah beban di dalam hati. 比如说，你一直记着恨我恨这个人，恨那个人，从小恨到老Kalau kita mengingat, oh saya benci dia, benci banget sampai 如 tua. 果你记得别人看轻我、看衰我，一直记着人家怎样看轻你、伤害你， Saya pengen banget untuk melukai dia. 或者你一直记着你那个失败的事情捞亏、拍死的事情啦， Atau kita mungkin mengingat hal-hal yang gagal atau hal-hal yang memalukan atau tidak mengenakan. 这样会带给我们心灵的悲伤Itu bisa membawa luka jiwa kita. 这些都是心灵的重担，加重我们的负担。 Itu adalah beban jiwa kita yang menambah beban. 忘记其实是减轻重担，让我们可以轻装上阵。 Melupakan itu sebenarnya itu meringankan beban kita sehingga kita siap untuk maju ke medan perang. 那有这样的一句话说：“应当定期检查行李，把不必要的东西拿出来，这样我们的行李会更加的清爽。” Ada sebuah kalimat, kita harus membereskan koper kita secara berkala, jangan masukkan banyak barang sehingga koper kita atau tas kita itu ringan. 所以在人生的每一个阶段，都应该定期检查行李，把那些不愉快的经历、失败的经历、阻止我们前进的障碍，都收拾起来丢掉，这样我们才能够轻松自在。 Oleh karena itu di dalam setiap fase kehidupan kita, kita harus bereskan beban hidup kita secara berkala, sehingga hal-hal yang tidak enak itu, pengalaman yang gagal itu tidak menghambat kita maju, dan kita bisa hidup dengan ringan. 到底我们又应该忘记什么呢？ Apa yang harus kita lupakan? 特别是我们老人家，我们应该忘记什么呢？ Kita di sini banyak orang tua, apa yang harus kita lupakan? 我告诉你，第一，你要忘记你的年龄Yang pertama, lupakan usiamu. 忘记年龄不是说你痴呆了咯，连你自己几岁你都不知道Lupakan usiamu bukan artinya kayak lupa semuanya, bahkan kamu umur berapapun lupa. 有时你问老人家，你几岁他不懂了咯，要痴呆不懂几岁哦。 Jika misalnya kita tanya, Anda umur berapa? Kita bingung dan linglung untuk menjawab, bukan seperti itu. 我知道我几岁， Saya tahu saya umur berapa, 但是我不认老不认老， tapi saya tidak mau mengaku tua. 这就是叫做忘记年龄。 Ini yang namanya melupakan usia. 圣经有一个人物他忘记了自己的年龄，他就是迦勒。 Ada satu tokoh di Alkitab yang melupakan usianya, yaitu Kaleb. 然后当耶稣要带领以色列人进入迦南地，然后就把那个地分给12支派。 Ketika orang Israel itu dituntun masuk ke tanah Kanaan, 那么迦勒他的支派分到一个山地山地， Kaleb diutus. 然后里面还有强大的地人住在里面。 Lalu di dalamnya banyak musuh. 那么迦勒要带领他的族人去把这块地打下来。 Lalu Kaleb menuntun untuk mengalahkan musuh di sana. 那么他去找耶稣对耶稣说：“现今我85岁了，我还强壮，像摩西打发我去的那一天。” Lalu Kaleb berkata kepada Yosua, hari ini, jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. 无论是战争是出路，我的力量那是如何，现在还是如何。 Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. 你看迦勒他知道他85岁， Lihatlah, Kaleb tahu dia umur 85, 但是他不认老不认老。 tapi dia tidak mengaku tua. 对他来说
40年前他年轻力壮， Bagi dia 40 tahun lalu dia kuat. 40年后的85岁，他还是这样的强壮。 40 tahun kemudian saat dia umur 85 dia masih kuat. 我知道我几岁，但是我不认老， Saya tahu saya umur berapa tapi saya tidak mau mengaku tua. 这就是叫做忘记年龄。 Inilah yang namanya lupakan usia. 那进来我看到一个新的名词啊，叫做什么？无龄感。 Ada satu kata yang namanya awet muda. 那什么叫做没有年龄的感觉呢？ Apa yang dimaksud kalimat kata 你 ini? 看，无龄感的人往往不被年龄束缚，能够在生活中始终保持活力，对事物充满好奇，并用以赏识，去追求活得精彩，不留遗憾。 Orang yang awet muda biasanya dia tidak terikat pada usia. Dia bisa hidup dengan penuh gairah dan dia juga penuh rasa ingin tahu terhadap banyak hal. Dia berani mencoba dan dia mengejar hidup yang berwarna dan tidak mau menyesal. 这就是不认老啊！ Inilah yang dinamakan tidak mau mengaku tua. 你要西方人啊，阿摩兰哦，通常他们不认老的了。 Biasanya orang Barat tidak mau mengaku tua. 你看这个美国的总统啊，这个你看肖朗啊，这个 Lihat Presiden Amerika ini yaitu Donald Trump. 你不要得罪他，得罪他都死啊！我讲啊， Jangan menyinggung dia maka kita akan bahaya. 他78岁仍然要竞争做总统啊！ Saat 78 tahun dia mengajukan diri menjadi 虽 presiden. 然他差一点被暗杀是吗？啊，差一点见上帝咯， Sedikit lagi hampir aja dia meninggal. 但是还是让他当选总统了。现在80岁了了， Tapi dia masih tetap menjadi presiden dan saat ini berumur 80 tahun. 这就是没有无龄感，没有啊，不认老，无龄感。 Inilah yang dinamakan awet muda atau tidak terikat batasan usia. 你看我们马来西亚前任首相名叫什么马哈蒂尔啊？ Ini adalah Mahathir, Perdana Menteri di Malaysia. 哎，他已经超过101岁了咯，他活到101岁，现在还活了。上几个礼拜他在家跌倒啊，他的骨头裂啊，进医院，现在出院了咯。那他在90岁生日的时候，他这样啊，他在98岁生日的时候，他这样说：盼望到生命的最后一天，仍然有作为。 Usianya saat ini sudah lebih dari 100 tahun dan beberapa waktu lalu sempat jatuh patah tulang, lalu saat ini sudah keluar dari rumah sakit. Dia pernah mengeluarkan kata ini waktu dia umur 98 tahun. Berharap pada di akhir hidupnya, di hari terakhir hidupnya, dia masih bisa berkarya. 哎，我告诉你哦，如果你给他做首相啊，他还想做啊，这就是叫做不认老啊，不认老啊。 Inilah yang dinamakan tidak mengaku tua. 所以你要知道哦，年龄啊是数字，不是你的限制。 Jadi usia itu hanyalah angka, dia bukan batasan kita. 年龄只是数字，你不要让这个数字把你捆绑起来。 Usia hanyalah angka, jangan biarkan usia yang angka ini mengikat kehidupan kita. 所以我告诉你啊，心若不老啊，人啊便永远年轻啊；心不老啊，你就是年轻了。 Jika hati kita awet muda, hati kita tidak tua, maka kita pun muda. 我们人总是会说，随着时间啊渐渐老，这是很自然的事情。 Kita bilang bahwa kita akan tua, itu adalah normal. 我们不能够永远20倍回的， Kita tidak mungkin selamanya 28 tahun. 我们不可能拦阻变老。 Kita tidak mungkin menahan diri untuk menjadi tua. 然而，重要的是什么？人老了，哎，心不要老，一样可以活得开心，生活也可以多姿多彩啊。 Nah, jadi yang paling penting adalah walaupun kita secara fisik tua, tapi hati kita jangan tua, maka kita bisa tetap hidup dengan sama bahagianya. Jadi hidup kita juga akan berlimpah dan berwarna. 那我认识吉隆坡有一个教会的长辈啊，就是这个弟兄黄卫洲弟兄。 Di Malaysia ada seorang senior yang saya kenal namanya Huang Wei Zhou. 我认识他差不多超过40多年了。 Saya kenal dia sudah lebih dari 40 tahun. 他从小就练这个太极拳啊、太极剑啊， Sejak kecil dia sudah belajar Tai Chi. 所以常常被邀请去表演太极拳啊、太极剑啊。 Jadi dia sering banget diundang untuk mempertampilkan Tai Chi. 他去年就蒙主恩召活了84岁。 Tahun lalu dia dipanggil Tuhan, ditutup usianya di 84.
他告诉我哦，他71岁哦，才开始从零开始学那个书法，我们中国人的书法，还有中国画。Dia menceritakan saat dia umur 71 tahun dia belajar dari nol kaligrafi dan menggambar. 他学成之后，他还开画展啊。Setelah dia belajar, dia masih buka pameran gambar, pameran lukisan. 他还开班教学生啊。Dia juga buka kelas untuk mengajar murid. 他教出来的学生啊，超过100多位啊。Murid-murid yang dia ajarkan sudah lebih dari ratusan. 他有自己的画廊，收藏600多幅他自己的作品。Gambarnya dia ada 600 lebih. 他告诉我，他的生活多姿多彩，充满着喜乐。Lalu dia bilang bahwa hidupnya sudah sangat berlimpah dan berwarna. 所以你要记得哦，年龄只是数字，心态最重要。 Jadi kita harus ingat, usia hanyalah angka, sikap hati kita lah yang paling penting. 心若年轻，岁月不老；心若不老，你就快乐到老。 Kalau hati kita muda, maka kita tidak akan tua. Kalau hati kita muda, maka kita akan bahagia sampai tua. 心若年轻，岁月不老；心若不老，你就快乐到老。 Kalau hati kita muda, kita tidak akan tua. Kalau hati kita muda, kita akan bahagia sampai tua. 所以我们人呢，就忘记你的年龄，你才能够活得快乐。 Jadi kita sebagai manusia harus lupakan umur kita, barulah kita bisa hidup bahagia. 你不要一直告诉你自己，哎呀，我70岁了，老了了，什么都不能做了，什么都不能做了，那不能做你要做什么？担心了。 Jadi misalkan kita jangan bicara sama diri kita sendiri, oh saya udah umur 70 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu ngapain? Jangan hanya menunggu dipanggil Tuhan. 所以让我们忘记年龄，不认老，继续追求理想，做我们喜欢做的事。 Jadi kejarlah impian kita, lakukan hal yang ingin kita lakukan. 那么第二，我们要忘记什么呢？ Lalu kedua, apa yang kita harus lupakan? 忘记病痛。 Lupakan penyakit. 人到老哦，总有一些的病了，这是难免的。 Saat kita tua, pasti ada penyakit ini tidak bisa dihindari. 那有一次哦，我跟几位退休的牧师，我们一起吃早餐。 Ada satu kali saya makan pagi bersama dengan pendeta yang sudah pensiun. 早餐吃完之后， Setelah makan sarapan, 奇怪，大家很自然的从口袋拿出东西出来。他们 lalu dia dari kantongnya mengeluarkan sesuatu. 每个人都从口袋拿出药，有啊。 Semuanya mengeluarkan obat dari kantongnya. 有一些是血压高的咯，有一些是糖尿病的药咯， Ada yang obat diabetes, 胆固醇的药咯。搞得帅了呀！所以我们看你吃几粒，我吃几粒哦。 saya juga ada. 所以人到了一定的年龄啊，身体自然有病的啦，不能避免的啦，这是很自然的。 Sampai di suatu usia akan wajar kalau kita terkena penyakit. 那么忘记病痛又是什么呢？ Lalu apa makna dari lupakan penyakit? 那忘记病痛不等于不积极的治病，而是不被疾病压倒，以致什么不敢行动。 Melupakan penyakit itu tidak sama dengan mengabaikan pengobatan, melainkan kita tidak diikat, tidak ditekan oleh penyakit sampai kita tidak berani maju. 你不要以为说，哎呀，我有病啊，这个不敢做，那个不能做。如果你不敢做，不能做，到最后你永远都不必做了，坐在那边担心个，哎。 Jangan sampai kita bilang, oh saya ada sakit, saya nggak berani lakukan, saya tidak bisa lakukan. Jangan seperti itu. 那你看那伟大的保罗啊，使徒保罗。 Kita lihat Rasul Paulus yang luar biasa. 他走遍当时的罗马帝国啊，传福音、建立教会。 Dia kemana-mana untuk mengabarkan firman. 哇，你看保罗，我们每次讲到保罗多么伟大啊，保罗多么强壮啊，走遍罗马帝国传福音，哇，多么伟大，一定是很健康、很强壮的人啊。 Kita lihat Paulus jalan kemana-mana, jalan ke Roma. Pasti kita berpikir bahwa Rasul Paulus itu sangat luar biasa dan sangat kuat. 但是我告诉你哦，他是病人啊， Tapi saya beritahu bahwa Rasul Paulus adalah orang sakit. 他比我们的身体更差。
fisiknya jauh lebih buruk daripada kita. 所以你就可以看到，他无论去哪里啊，他旁边有一个医生来照顾他。 Kalau kita lihat, kemanapun dia pergi di sebelahnya selalu ada dokter yang menjaga dia. 这个医生是谁啊？ Di sini siapa yang menjadi dokter? 路加福音的作者路加是医生啊，跟着保罗啊。 Lukas adalah seorang dokter dan dia terus mengikut Paulus. 保罗的眼睛有问题，不能够看到大光，看到光他就流眼泪。 Paulus matanya bermasalah, dia tidak bisa melihat terang. Kalau melihat terang langsung berair mata. 保罗有记性都头痛啊，可能是扁头痛啊，头痛得很厉害。 Dia punya sakit kepala, mungkin migrain, jadi sangat parah. 还有哦，他还会发羊癫哦，我咬痕啊，发羊癫的咯。 Bisa dia sepertinya juga ada epilepsi. 还有他经常发冷又发热，那个逆病啊，疟疾啊。 Dia juga sering banget panas dingin. 那保罗知道自己有病， Paulus tahu bahwa dia sendiri punya penyakit. 但是他不被病痛捆绑他，不敢行动。 Tapi dia tidak terikat oleh penyakitnya sampai-sampai dia tidak berani bergerak. 反而他带着主的恩典，带着一身的病，走遍罗马帝国，传扬福音，建立教会。 Sebaliknya dia bawa penyakit itu untuk membangun gereja. 这就是叫做忘记你的病痛啦。 Inilah yang bermakna lupakan penyakitmu. 台湾有一个传奇的人物啊，名叫这个刘夏。 Di Taiwan ada seorang penyandang disabilitas yang bernama Liu Xia. 那这个女士哈、她12岁哈、她就开始生病了。 Wanita ini dari usia 12 tahun dia udah mulai sakit. 她那种病叫什么？类风是什么？关节炎啊，这个关节炎。 Dia mengalami penyakit artritis atrofi. 哦，她看到她整个身体的关节一个一个坏掉了， Satu persatu sendinya rusak. 最后不能够行动，就躺在床上需要人家照顾。 Akhirnya dia tidak bisa bergerak sampai-sampai dia harus dijaga oleh orang lain. 她从12岁到她安息啊死掉啊，整整的50年当中， Dari usia dia 12 tahun sampai 50 tahun ke depan, 她很少能够一天晚上睡到天亮醒起来，那个腹气啊， sangat jarang dia bisa tidur nyenyak dari malam sampai pagi. 常常一个晚上30或是40次，痛到她醒过来了。对她来说，平常的事。 Bagi dia normal sekali, dalam satu malam itu dia sakit 30 sampai 40 kali. 对她来说，每一天痛是很平常的事，不痛才是不正常。 Bagi dia sakit itu normal, tidak sakit malah tidak normal. 但是在50年的病痛当中， Tapi di dalam 50 tahun dia sakit, 她从来没有向这个病痛低头， dia tidak pernah tunduk pada penyakitnya, 反而积极的行动。 melainkan dia maju dengan aktif. 在病痛当中，她很辛苦的拿起笔啊，那关节痛啊，写字都很痛苦，拿起笔来，你知道吗？她写了超过40多本书啊。 Di dalam sakitnya, dia berusaha keras untuk mengambil pena dan dia menulis selama hidupnya 40 lebih buku. 她不但在病房写书， Dia tidak hanya menulis buku di kamarnya, 她还走出病房，踏入社会，就成立了这个伊甸残障福利基金会，来关心这些 OK 啊残障的人士。 tapi dia jalan keluar dari kamar pasiennya untuk membangun yayasan kesejahteraan sosial Eden. 啊，他这个基金会办得很成功，得到社会人士的支持，还有台湾的政府都认同这个基金会。 Yayasan ini dinilai berhasil dan didukung oleh pemerintah Taiwan. 那一个病了50年的病人啊，竟然忘记自己的病。 Orang yang sudah 50 tahun sakit ini, dia tidak mengaku sakitnya ini. 所以忘记病痛不是逃避病痛，不看医生，不吃药。 Melupakan penyakit bukan artinya lari, kabur dari penyakit itu dan tidak mau minum obat. 而是不要因为病影响我们什么都不敢做。 Tapi tidak menjadikan penyakit itu mempengaruhi hidup kita sehingga kita tidak mau melakukan apa-apa. 来到年老哈，像我们这些老人家，身体有病啊，很自然的。 Sampai seperti kita sudah tua ini, kita merasa sakit itu normal. 那有一句话说：生是偶然，老是自然，病是突然，死是必然。啊，我不必翻译啊。然而
让我们学习忘记病痛，不要让病痛捆绑我们而不敢行动。 Biarkan kita melupakan usia kita, jangan biarkan biarkan kita melupakan penyakit kita, jangan biarkan penyakit mengikat hidup kita. 让我们学习保罗，靠主的恩典走出病痛的阴影，挣脱病痛的捆绑，活得什么轻松自在。 Biarlah kita belajar dari Paulus, kita mengandalkan anugerah Tuhan, kita keluar dari bayang-bayang sakit kita, sehingga kita bisa bebas dari ikatan penyakit kita dan hidup dengan ringan. 那第三，你要学习忘记什么？ Apa hal ketiga yang harus kita lupakan? 你要忘记这个怨恨。 Lupakan dendam, kebencian. 活着啊，我们生活难免会遇到很不开心的事了，不愉快的事情了。 Di dalam kehidupan kita lumrah dan normal kalau kita menemukan hal-hal yang tidak 我们难 mengenakan. 免会面对人与人之间的冲突的。 Dalam relasi antar manusia kita banyak bertemu keributan. 特别是亲人、家人之间的冲突， Khususnya bentrokan antara keluarga ataupun orang dekat. 结果你就发现到最亲的人，到最后也就变成我们的仇敌。 Bahkan kita bisa mendapati banyak relasi yang dekat itu menjadi musuh kita. 很多人心中最恨的人是谁？你知道吗？ Apakah Anda tahu di hati kita siapa yang menjadi musuh? 不是你的政府，不是你的总统。 Bukan pemerintahmu, bukan presidenmu. 很多人心中最怨恨的就是自己人啊，自己人啊。 Di dalam kebanyakan kasus, musuh kita adalah orang sendiri. 因为越亲的人哦，带来的伤害啊越深的咯。 Semakin dekat dengan orang, maka luka yang dibawa itu semakin dalam. 我们的牙齿跟我们的舌头啊，天天搞在一起啊，搞在一起啊， Gigi dan lidah kita itu setiap hari bersama, 亲得不得了咯。 sangat akrab. 但是偶尔你的舌头被你的牙齿咬到时候，痛得半命啊，痛得半命。 Tapi kadang-kadang lidah itu digigit oleh gigi, itu sangat-sangat sakit. 最亲的人带来的伤害就越深越痛。 Luka yang dibawa oleh orang dekat itu sangat-sangat sakit. 在吉隆坡有一个家庭，在吉隆坡有一个家庭， Di Kuala Lumpur ada sebuah keluarga. 这个家庭也是我最好的朋友之一。 Keluarga ini juga sahabat saya. 他们几个兄弟很亲，一起来发展他家族的事业。 Mereka kakak beradik bersama-sama untuk mengembangkan bisnis mereka. 最后，他们把他们的产品至少有70%都销到外国、美国、欧洲。 Akhirnya mereka mengeluarkan 78% saham keluarga mereka keluar. 甚至在股票市场成为一个上市的公司。 Bahkan di pasar saham itu menjadi perusahaan yang oke. 实在很不简单，你的公司能够上市实在不简单。 Itu sungguh tidak mudah dan luar biasa. 当他们的事业发展到高峰的时候， Tapi ketika bisnis mereka sedang naik-naiknya, 兄弟之间就有人要来争权会做 chairman 了。 di antara kakak adik ini ada yang mau dominan. 那这样兄弟的感情就开始有裂痕了。 Maka dengan begitu relasi antara kakak dan adik mulai retak. 那最后不得不把整个公司卖给外人， Lalu pada akhirnya saham itu dijual. 兄弟之间也不再来往了， Antara kakak adik ini juga tidak saling bertegur sapa lagi. 到死都不再来往了。 Sampai meninggal pun mereka tidak bertegur sapa. 最亲的人，最后变成死都不要来往的陌生人。 Orang yang akrab menjadi orang asing yang saling tidak bertegur sapa. 这是很可悲的事情。 Ini sungguh hal yang menyedihkan. 有的人可能被他的好朋友出卖了，或是欺骗。最好的朋友是最好骗的。 Ada orang yang ditipu oleh sahabatnya. Sahabat itu paling mudah ditipu. 这个朋友就成为敌人了，朋友就成为了敌人。 Teman menjadi musuh. 那若是遇到这样的事情，我们就耿耿于怀，怀恨在心。 Kita menyimpan dendam dan benci dalam hati kita. 那有一句话说：“怨恨有了一个人在自己的心中建造一间的囚房，里面关着一个犯人。这个人不是你的仇人，是你自己呀、啊。” Ada sebuah kalimat, membenci itu ibarat satu orang, di dalam hatinya dia membuat satu sel atau kurungan, di dalamnya ada seorang jahat, bukan orang lain, bukan musuhnya, tapi dirinya sendiri. 你恨一个人，就是在你的心中
建造了一个卡古根啊，监牢啊，把人关在里面。那个人不是你的仇人，是你自己呀、你把你自己关在里面啊。 Membenci orang itu ya seperti kita membuat sebuah sel dalam hati kita dan orang itu bukan musuh tapi diri kita sendiri. 怨恨在我们的心中会产生那个苦毒啊、苦毒啊。 Benci di dalam hati kita itu bisa menjadi sebuah racun. 那这个苦毒啊，就好像一条毒蛇把我们缠起来啊，随时都会把我们毒死啊、毒死啊。 Racun ini ibarat sebuah ular yang mengikat kita yang bisa kapan saja mematikan kita. 如果你被这条毒蛇这个环绕起来啊，你告诉我，你会能够活得轻松、活得自在吗？ Jika kita diikat dan dililit oleh ular, beritahu saya, apakah kamu bisa hidup dengan ringan? 哎，我们这一辈子啊，短短几十年而已。 Seumur hidup kita itu singkat, hanya beberapa 有 tahun. 人说不过是3万多天啊，如果你用80岁来说，你只有3万多天而已。 Jika Anda 80 tahun, maka itu hanya beberapa hari. 300，这一辈子啊，本来不多也不长。 Seumur hidup ini tidak banyak juga tidak panjang. 你开心也是这样过， Bahagia juga lewat. 你不开心也是这样过。 Kalau Anda tidak bahagia juga lewat. 那为什么你不选择轻松、积极、乐观的生活方式呢？ Lalu kenapa kita tidak memilih cara hidup yang optimis dan juga positif? 所以呢，很多事情啊，你没有必要放在心中了。很多人啊，你也没有必要看得太清楚了。 Jadi banyak hal yang kita sebenarnya tidak perlu taruh terlalu serius di dalam hati kita dan banyak orang yang tidak terlalu kita harus pahami. 啊，做人嘛，心要简单一点，不要怀恨在心，那么生活就能够快乐，更轻松。 Sebagai manusia, kita hatinya harus sederhana. Jangan ada kebencian, maka kita bisa hidup dengan ringan dan bebas. 很多事不需要放在心中的了。 Banyak hal yang kita tidak perlu anggap serius dan taruh di hati. 我很喜欢一句话， Saya sangat suka sebuah kalimat, 说说气。 lupakan saja. 说说气，哎，为什么要放在心中？哎呀，小事了，small matter 了，算了吧，算了吧，说说气。 Sudahlah, saya suka kata ini karena ya sudah, hal itu sudah berlalu ya sudah. 小事你放在心中变作大事， Hal kecil kita taruh di dalam hati kita maka menjadi hal besar. 大事变作苦事， Hal besar menjadi hal pahit. 苦事变成一条毒蛇毒死你。 Lalu hal pahit itu menjadi racun ular yang mematikanmu. 那为什么要放在心中呢？ Lalu kenapa kita harus taruh di hati kita? 为什么看不开呢？ Kenapa kita nggak buka pikiran kita? 做人短短几十年，活得这么辛苦，这么痛苦，干什么呢？ Hidup kita begitu singkat, untuk apa kita hidup begitu menderita? 那么我们要怎样忘记这个怨恨呢？ Lalu bagaimana cara kita melupakan kebencian ini? 圣经给我们一个教导：学习宽恕，赦免别人的错。 Di Alkitab mengajar kita untuk belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. 主耶稣说：“你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。” Dalam Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. 若是要得到上帝的赦免，我们就必须先学习赦免。 Kalau mau diampuni Tuhan, kita juga harus belajar mengampuni. 赦免那一些得罪我们的人，你就便能够化解你心中的怨恨。 Ampuni orang yang salah kepada kita, maka kita bisa melepaskan kebencian dalam hati 那 kita. 么，上帝的慈爱、上帝的怜悯便会充满我们的心。 Dan belas kasih Tuhan akan memenuhi hati kita. 保罗说：“倘若这人跟那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此赦免。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。” Paulus berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah 宽 mengampuni kamu. 恕、赦免是很难的功课来了， Mengampuni sangatlah susah, 讲赢了，做尽坎坷诶。 sangat-sangat susah. 这也是我们一生要不断去学习、操练的功课。 Ini juga hal yang terus kita pelajari dalam hidup kita. 那怨恨是人的本能，宽恕是人的灵性。 Kebencian itu adalah natur manusia, tapi mengampuni itu adalah
spiritualitas manusia. 本能是什么？本能是很自然的反应嘛。 Apa itu natur dan naluri manusia? Ni- Apakah itu respon? 你打我一巴掌，我打回你一巴掌了，这是很公平啊，这是本能嘛。 Naluri manusia atau natur manusia itu, kamu menampar saya sekali, saya tampar balik. 若是从本能要提升到灵性， Tapi untuk dari naluri manusia untuk naik kelas ke spiritualitas, 你要不断学习操练宽恕啊。 itu kita harus terus belajar mengampuni. 人家打你一巴掌， Saya tampar, 你要提升到灵性，你就翻一个脸，来再打一下，这是提升灵性的。 kalau kamu mau naik ke spiritualitas manusia, kamu harus terus belajar untuk berikan pipimu untuk ditampar. 那最近这几年哦，在华人的社区，特别是香港，或是台湾， Beberapa tahun terakhir, khususnya seperti di Hong Kong dan Taiwan, 他们积极向那些临终的人或是乐龄人士教导他们叫做世道人生。 di usia lanjutnya mereka belajar ada 4 prinsip hidup. 这个世道啊，那么这个世道人生就是对你身边的人讲4个道，我们中文说道。 Ini artinya kita bicara kepada orang di samping kita ada 4 hal ini. 第一个道是道谢， Kita sampaikan kepada orang yang pertama berterima kasih. 对你身边的人说谢谢你照顾我，陪伴我走一生。 Terima kasih sudah menjaga saya dan mendampingi saya menjalani seumur hidup ini. 第二个道你要学习讲道歉， Yang kedua kita belajar mengucapkan maaf. 对你身边的人说，如果我对不起你的地方，请你原谅我。 Kita 道歉。 bilang pada orang di sebelah kita, kalau saya salah tolong maafkan saya. 第三道爱， Yang ketiga kita ucapkan kasih, nyatakan kasih. 就是说，哎呀，辛苦你喽，我真的好爱你呀。 Wah, sudah merepotkanmu ya, saya sungguh mencintai dan mengasihimu. 但是我告诉你哦，我们这些传统的华人哦，特别是我们这些导播啊， Tapi saya beritahu bagi kita orang-orang Tionghoa tradisional, 你告诉我们呢，跟老婆讲我爱你，这个爱我们很难讲出口的了哈、是吧？ bilang kepada istri, oh saya mencintaimu atau kamu mencintai saya itu sangat sulit. 你知道我们华人，我们是爱在心头，口什么？口难开。 Kita sebagai orang Tionghoa itu sayang itu ada di dalam, tapi mulut itu sulit untuk mengatakannya. 我们不像阿摩了，阿摩郎啊，阿摩郎每天打铃这样打你这样 ，I love you I love you， 我们不能，我们爱在这边啊，这边很少开的啦。 Kita berbeda dengan orang Barat yang dengan mudah mengatakan darling, I love you, beda. 啊，不过不要紧啦，I see 了，最后一次说我爱你啦，讲了就 see 了，说爱呀。 Tapi tidak apa-apa, mari kita belajar untuk menyatakan saya mengasihimu. 第三道别， Yang berikutnya adalah mengucapkan selamat tinggal. 拜拜，有一天我们在天堂再见吧。 Ada suatu hari nanti kita akan ketemu di surga. 那这世道人生可以让临终人或是我们年老者，我们可以很安然轻松、没有遗憾的什么离开。 4 prinsip hidup ini kita jalani, maka nanti kita akan pergi dengan damai. 忘记怨恨，学习宽恕，把自己从内心的囚房释放出来，这样也可以活得轻松。 Lupakan kebencian, belajar mengampuni, kita bebaskan diri kita yang tadi kita kurung di dalam hati kita, sehingga kita bisa hidup dengan bebas dan ringan. 有一个牧师哦，当他60岁的时候，他写下这几句话。 Ada seorang pendeta saat dia umur 60 tahun dia menuliskan seperti ini. 他说：“我开始进入年老， Saya mulai masuk masa tua. 也越来越体会慢慢的逝去，慢慢的失去。 Saya pun mendapati saya pelan-pelan kehilangan. 第一，我慢慢失去记忆， Yang pertama, saya pelan-pelan kehilangan ingatan. 记忆有一天不是我的。 Ingatan suatu hari nanti bukan punya 第 saya. 二，我慢慢失去健康。 Yang kedua, saya pelan-pelan kehilangan kesehatan. 第三，我失去享受一些美食。 Yang berikutnya, saya kehilangan selera untuk menikmati makanan enak. 很多人有三高，什么高血压、糖尿啦，或是高胆固醇的啦，对吗？但是看到这些美食想吃哦，又不敢吃哦。 Ada orang yang punya darah tinggi, diabetes dan lain-lain. Ketika mereka lihat makanan yang enak, mereka tidak berani makan.
比如说我回到槟城，你知道我想吃什么吗？ Misalnya saya pulang ke Penang, saya pingin makan 我 apa? 真的想吃饼内的叉龟条， Saya sangat ingin makan kue tiaw tumisnya Penang, 饼内的福建面啊。 Hokkien mie-nya Penang. 哎，我在吉隆坡住哦，搬到吉隆坡住6、7年哦，一直很想念饼内的这些叉龟条哦。 Saya pindah ke Kuala Lumpur 6-7 tahun, saya sangat kangen dengan cah kue tiaw-nya Penang. 有一次我看到一间古币店，他放饼内叉龟条，我很开心啊。 Suatu waktu saya lihat di Kopitiam ada tulis menu itu. 终于我到那边炒一盘的叉龟条， Saya lihat di sana dia memasak kue tiaw. 那我站在那边看他炒饼内叉龟条。 Saya berdiri di sana dan saya melihat. 等他炒完之后，我都没有嗅到冰城的味道，没饼内米索。 Tapi setelah masakannya selesai, saya merasa baunya enggak seperti 但是我告诉 cah 你 kue tiaw， 如 Penang. 果是在冰城啊，炒粿条在那边远远你就嗅到哇，叉粿条的味道，真的不同的啦。 Kalau cah kue tiawnya yang di Penang, kita jauh aja kita bisa tercium baunya, 但是 wanginya. 但是对我们这些有三高的了，什么胆固醇高的人啊，不是很好。 Tapi bagi kita yang punya kolesterol itu tidaklah baik. 但是我们很想吃哦， Tapi kita sangat pingin 又 makan, 不敢吃哦。 tapi juga nggak berani. 最后对自己说：“哎呀，吃酒了，吃酒了，吃耍了，对就吃油，不要紧啊，就勉强吃几口啊。”哎呀，慢慢失去健康，最后呢，慢慢失去了工作。 Yang terakhir, pelan-pelan kehilangan pekerjaan. 不管你职位多高，时间一到，我们就需要退下来。 Kalau waktunya sudah tiba, maka kita harus pensiun. 你退下来表示这份工作不是你的咯。你退下来表示这份工作不是你的。 Ketika kita mundur, maka artinya pekerjaan itu bukan punya kita lagi. 所以谁会喜欢年老呢？你告诉我，谁会喜欢年老？ Siapakah yang suka tua? 但是我们要感谢年老， Tapi kita, 因为他提醒我们不过是人，目前所拥有的都是上帝交托给我们去使用、去管理的。 tapi kita harus berterima kasih pada masa tua, karena masa tua itu mengingatkan kita bahwa kita hanyalah manusia. Apa yang kita punya saat ini itu semua hanyalah apa yang Tuhan berikan pada kita untuk kita pakai dan kelola. 我们只有使用权，没有拥有权。 Kita hanya pakai uang, tapi kita bukan punya uang. 年老又提醒我们，天家才是我们永远的家乡。 Masa tua juga mengingatkan kita bahwa rumah kita yang sebenarnya itu adalah surga. 活着不过是上帝的管家，要完成上帝所交托给我们的恩师。 Kita hidup semata-mata itu hanya sebagai penata layan Tuhan, pelayan Tuhan yang harus menuntaskan tugas Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan. 那最后， Yang terakhir, 但愿在上帝的恩典里，好好珍惜现在拥有的生活，该吃就吃，该玩就玩，该睡就去困，该忘把它忘记吧。遇到事情不要放在心里，健康才重要。 oleh karena itu, maka kita hiduplah dalam anugerah Tuhan. Hargai baik-baik kehidupan yang Tuhan berikan. Apa yang harus kita makan, kita makan. Kalau memang kita harus bermain, bermainlah. Kalau memang tidur, tidurlah dan lupakanlah. Jangan taruh di dalam hati karena kesehatan yang paling penting. 我们一起来读一篇好吗？好 Kita baca bersama ya. 来，你会读中文，就是他中文啊。来，1、2、3，活在上帝的恩典里，好好珍惜现在拥有的生活，该吃就吃，该玩就玩，该睡就睡，该忘的忘，遇到事情别放在心里，健康才是最重要。我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们谢谢你， Allah Bapa, kami berterima kasih pada 你 Engkau. 的恩典够我们用。 Anugerah-Mu cukup bagi kami. 我们每一天都在你的恩典里面来生活， Setiap hari kami hidup di dalam anugerah Tuhan. 求主教导我们不忘记你， Kiranya Tuhan ajar kami tidak melupakan Tuhan. 让我们记得与你同行这条人生的道路， Ajar kami untuk ingat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. 让我们牵着你的手，也让你牵着我们的手，一起向前迈进。 Ajar kami untuk menggandeng tangan Tuhan dan Tuhan gandeng kami untuk jalan selangkah demi selangkah. 天父，我们谢谢你这一生你跟我们同行，
Allah Bapa kami bersyukur Tuhan beserta dengan kami. 即使我们进入年老的时候，你也与我们同在， Ketika kami memasuki masa tua, Tuhan juga beserta dengan 你 kami. 从来没有放弃我们， Tuhan tidak pernah menyerah pada 你是 kami. 与我们同行人生的主， Tuhan adalah Tuhan kami. 让我们记得， Biarlah kami ingat. 常常提醒我们自己， Kiranya Tuhan terus mengingatkan kami. 与主同行人生的路。 Berjalan bersama dengan Tuhan. 愿主继续赐福给我们， Kiranya Tuhan terus memberkati kami. 让我们有健康的身体， Kami punya kesehatan yang 让 baik. 我们的家庭充满你的平安跟喜乐， Kami penuh damai dan sejahtera dari Tuhan. 让你的教会继续蒙你的恩典。 Kiranya gereja Tuhan penuh dengan anugerah Tuhan. 愿主你继续带领我们向前来奔跑。 Kiranya Tuhan terus menuntun kami berlari ke depan. 我们这样简单的祷告， Ini doa kami. 靠我主耶稣基督得胜的名求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 谢谢。